salam sejahtera. Seperti biasa, walaupun semalam kita tidak mengadakan mesyuarat khas menteri-menteri kerana pagi semalam kita ada special cabinet meeting mengenai pakej rancangan ekonomi. Jadi hari ini seperti biasa kita mengadakan mesyuarat. Dan alhamdulillah semalam Yang Amat Berhormat Datuk Seri Tan Sri Perdana Menteri telah pun mengumumkan satu pakej rancangan yang saya kira amat baik untuk rakyat, khususnya sewaktu kita sedang menghadapi krisis COVID-19 ini, yang mana apabila sekatan-sekatan dilaksanakan, rakyat menghadapi banyak kesulitan. Dengan adanya pakej rancangan ini, saya kira ianya dapat membantu mengurangkan bebanan rakyat hasil daripada sekatan yang dilakukan. Hari ini seperti biasa pihak polis, PDRM memaklumkan mengenai tindakan-tindakan mereka dan hasil daripada tindakan mereka. Peratus pematuhan kepada PKP ini ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ini, peratusnya semakin meningkat. Saya percaya ini akibat daripada tindakan yang lebih tegas dan tindakan yang lebih keras oleh pihak polis terhadap mereka yang engkar dan melanggar perintah yang telah pun diperkenalkan. Semalam misalnya pihak polis telah membuat tangkapan sebanyak 320 tangkapan. Dan sebelum itu hari Khamis sebanyak 162 tangkapan telah pun dilakukan. Daripada 614 tangkapan, bermakna hampir 400 tangkapan telah pun dibuat dalam masa 2 hari, iaitu Khamis dan Jumaat. Dan kita percaya dengan tangkapan-tangkapan ini telah pun mengubah dari segi keadaan ataupun peratus pematuhan tersebut. Saya difahamkan, kita dimaklumkan oleh pihak polis ketika ini, tahap pematuhan telah meningkat kepada 97%. Walau bagaimanapun, ramai lagi yang masih tidak patuh kepada arahan. Semalam di satu daerah, sembahyang solat Jumaat telah masih lagi diadakan, walaupun arahan telah pun dikeluarkan supaya tidak ada solat Jumaat dan kita diminta untuk solat di rumah, solat zuhur dan sebagainya. Tetapi ada di satu daerah mereka mengadakan solat Jumaat. Akibatnya 116 daripada jemaah tersebut telah pun ditahan oleh pihak polis. Dan kita juga dipahamkan ada 5 masjid yang masih mengadakan solat berjemaah. Jadi saya harap tidak lagi berlaku keengkaran kepada PKP yang telah pun diperkenalkan. Begitu juga dari segi perintah ini, ianya merangkumi semua pihak, walaupun mereka berada di dalam gated community. Ya, kerana semalam terdapat kes di mana ada masyarakat kita di dalam gated community yang engkar kepada arahan ini dengan mengadakan larian, berjoging beramai-ramai dan sebagainya. Dan mereka juga telah pun diambil tindakan, dan kita harap perkara ini tidak akan berlaku lagi selepas ini. Walaupun berada di dalam gated community sekalipun, perintah ini dikenakan, tetap juga dikenakan terhadap mereka. Jadi sesiapa saja di luar, dalam gated ataupun mana-mana sekalipun, perintah ini menyeluruh kepada semua rakyat. Saya juga nak maklumkan bahawa tindakan polis dilaksanakan seperti yang saya sebutkan, iaitu semalam terdapat 1046 sekatan jalan raya dilaksanakan dengan 240,544 kenderaan telah diperiksa. Dari jumlah 240,544 kenderaan diperiksa, menunjukkan bahawa masih banyak kenderaan di atas jalan raya. Hari ini saya dihantar satu video yang menunjukkan kesesakan jalan raya berlaku di ibu negara.
di Selangor dan sebagainya. Jadi bermakna masih ada yang tidak patuh kepada perintah yang dikeluarkan. Walaupun sempadan telah pun ditutup, tapi masih terdapat kemasukan warga asing melalui jalan-jalan tikus, dan pihak polis telah pun mengenal pasti jalan-jalan tikus tersebut dan tindakan lebih tegas akan diambil oleh pihak polis untuk memastikan tidak ada lagi kemasukan warga asing melalui jalan-jalan tikus ke negara kita. Hasil oleh kerana terlalu banyak insentif yang dilakukan oleh kerajaan, maka ramai yang mengambil kesempatan untuk menipu rakyat kita dan sebagainya. Scammers, kes-kes yang melibatkan scammers ini begitu banyak sekali. Misalnya, sejak PKP dilaksanakan dan sehingga 25 Mac, PDRM telah pun membuka sebanyak 393 kertas siasatan penjualan palsu atas talian, seperti penjualan penutup mulut dan hidung yang melibatkan kerugian berjumlah 3 juta ringgit. Dan apabila kajian mengumumkan boleh dilakukan pengeluaran untuk KWSP, scammers juga mengambil kesempatan untuk membuat penipuan dengan mengeluarkan tawaran-tawaran melalui media sosial dan sebagainya, yang meminta supaya mereka yang ingin mengeluarkan wang mereka boleh menghantar nombor kad pengenalan, malah nombor akaun mereka juga. Jadi saya harap supaya rakyat atau tuan-tuan sekalian di luar sana tolong berhati-hati dengan scammers ini. Kalau ianya melibatkan KWSP, hubungi ataupun ikut arahan yang telah pun dikeluarkan oleh KWSP dari segi prosedur pengeluaran wang tersebut. Saya ingin menjelaskan sedikit kerana tidak ada PC baru-baru ini mengenai perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan di Keluang, iaitu melibatkan 2 kampung pada 27 Mac, iaitu di kampung, ada dua kampung di Keluang, di Semparenggang. Kita laksanakan perintah kawalan yang lebih ketat kerana ketika itu terdapat 86 kes positif, di mana 74 daripada kes positif itu terdapat di dalam 2 kampung di Semparenggang tersebut. Dan kita telah pun mengenakan sekatan sepenuhnya di 2 kampung tersebut, iaitu kita meletakkan pihak polis dan tentera untuk mengawal pintu masuk ke kampung tersebut. Tidak ada orang luar boleh masuk ke kampung tersebut dan tidak ada orang daripada kampung tersebut boleh keluar. Kedai-kedai dan sebagainya ditutup sepenuhnya di kampung tersebut. Dan pihak rela ditugaskan untuk menghantar makanan rumah ke rumah di perkampungan tersebut. Jadi kita laksanakan kawalan ketat ini kerana kes yang begitu mendadak yang didapati di 2 kampung di dalam daerah Keluang dan juga iaitu di Semparenggang tersebut. Waktu ini juga terdapat banyak berita-berita palsu yang telah pun dikeluarkan. Sehingga 27 Mac, pihak PDRM dan SKMM telah membuka sebanyak 114 kertas siasatan yang berkaitan dengan berita-berita palsu. Dari jumlah tersebut, 7 kertas siasatan berhubung dengan berita palsu telah pun dibuka. Jadi saya sangat berharap, pihak kerajaan sangat berharap supaya kita tidak terpengaruh dengan berita-berita palsu ini. Apabila saya mengumumkan bahawa SOP yang baru akan dikeluarkan oleh MKN, kawalan yang lebih ketat akan dikeluarkan oleh MKN, ramai yang membuat penyebaran berita palsu
mengatakan perintah berkurung akan dilaksanakan, semua kedai akan ditutup, semua pasar akan ditutup dan sebagainya. Itu saya nak perjelaskan di sini bahawa berita-berita tentang perintah berkurung, darurat dan sebagainya adalah palsu semata-mata. Selagi perintah ini di bawah Akta 342 Kementerian Kesihatan, maka ianya bukan perintah berkurung tetapi adalah perintah sekatan PKP saja. Perintah sekatan dari segi pergerakan saja. Saya akan umumkan tentang enhance ataupun PKP yang diperketatkan ini apabila kita meneliti dengan teliti apa tindakannya dan kesan kepada rakyat. Tetapi saya beri jaminan ini ianya bukan perintah berkurung. Jadi saya harap jangan kita terpengaruh dengan berita-berita ini sehingga kan pembelian panik berlaku kerana kononnya kedai akan ditutup, tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Tetapi mungkin kita akan ada had jangka masa misalnya dari segi supermarket ditutup. Kalau sekarang ni ada yang buka sampai pukul 12 malam, saya difahamkan. Tapi mungkin selepas ini kita akan tetapkan dan kita akan selaraskan dari segi jangka masa untuk mereka buka. Walaupun mereka tetap membuka. Pasar raya tetap dibuka, pasar tetap dibuka dan sebagainya seperti biasa untuk rakyat kita mendapatkan bekalan makanan dan sebagainya. Kita juga berbincang tadi mengenai tindakan untuk membawa pulang rakyat kita yang terkandas. Terdapat 3,162 rakyat kita yang terkandas di 60 buah negara. Dan sehingga hari ini kita telah pun membawa pulang sebanyak 2,612 rakyat kita yang terkandas di luar negara. Semalam 2 hari lepas kita mendengar berita bahawa terdapat 1,988 rakyat Malaysia yang berada di India, yang terkandas di India, termasuk rakyat Malaysia berbangsa Sikh yang terkandas di Amritsar, Punjab, India. Dan suka saya maklumkan bahawa kita telah pun menyediakan 12 pesawat komersial untuk membawa mereka pulang dalam waktu yang terdekat. Dan kita ucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada pihak MIC kerana menyumbang dari segi penerbangan itu, menyumbang dari segi penyewaan pesawat untuk membawa pulang rakyat kita yang terkandas di India. Rakyat kita juga terkandas di Kairah, Mesir, dan mereka akan dibawa pulang pada hari besok. Dan saya ingin menasihatkan mana-mana rakyat kita yang terkandas ataupun rakyat kita termasuk pelajar yang berada di luar negara, sila hubungi pejabat kedutaan kita daripada masa ke semasa untuk membuat sebarang aduan dan sebagainya. Dan juga saya juga minta supaya rakyat kita yang berada di luar negara patuhi peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh negara-negara yang berkaitan. Semalam 2 hari lepas saya mengumumkan proses Nyah Cemar yang akan dilaksanakan. Saya ingin maklumkan bahawa proses pembersihan ataupun Nyah Cemar ini telah pun dilaksanakan mulai 23 Mac. Dan sehingga semalam sebanyak 11 proses Nyah Cemar dilakukan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang melibatkan 11 pasar. Dan hari ini di BKL masih lagi meneruskannya, iaitu Nyah Cemar di kawasan Seri Petaling dilakukan hari ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dipertanggungjawabkan untuk proses Nyah Cemar di seluruh negara melalui pihak berkuasa tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat. Proses Nyah Cemar di bawah KPKT ini akan bermula pada 30 Mac 2020 iaitu hari Isnin yang akan menumpukan kawasan berisiko tinggi dan selepas itu di kawasan-kawasan lain. Malah
KPKT juga akan membuat proses nyah cemar ni di rumah-rumah, maknanya rumah ke rumah di kawasan PPR, perumahan PPR. Akhir sekali ialah mengenai penglibatan NGO di dalam membantu rakyat kita yang terkesan akibat daripada perintah sekatan dan sebagainya. Banyak NGO yang tampil ke depan bagi membantu dengan menghantarkan bekalan makanan dan sebagainya ke rumah-rumah dan sebagainya. Kita pihak kerajaan ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih di atas keprihatinan NGO ini bagi membantu rakyat. Walau bagaimanapun, bagi mengurangkan pergerakan sewaktu perintah ini dikeluarkan, kita tidak boleh membenarkan sebahagian bebas untuk keluar dan dengan alasan menghantar makanan dan sebahagian rakyat kita tidak dibenarkan untuk keluar rumah dan sebagainya. Oleh itu, saya ingin menasihatkan kepada NGO yang ingin membantu supaya mereka menghantar bekalan makanan mereka tersebut ke pusat-pusat yang diwujudkan oleh Kementerian Wanita dan Keluarga, iaitu di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat di setiap daerah. Jabatan Kebajikan Masyarakat di daerah-daerah akan digunakan sebagai pusat pengumpulan produk-produk ataupun bahan-bahan makanan yang nak dibekalkan kepada penduduk-penduduk setempat di kawasan tersebut. Dan dari segi penghantaran rumah ke rumah, kita telah membuat keputusan bahawa yang akan menghantarnya adalah rela, anggota rela dan juga APM. Jadi kita tidak mahu terlalu banyak pergerakan yang berlaku kerana ianya memberikan kesan juga kepada rakyat di kawasan yang terbabit. Jadi walaupun kita mengalu-alukan rakyat kita yang sentiasa prihatin kepada nasib yang menimpa rakyat kita yang lain, tetapi peraturan mesti dipatuhi. Jadi saya kira itu sajalah yang saya nak sampaikan. InsyaAllah SOP baru akan kita umumkan. Mungkin besok ataupun lusa akan umumkan. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan kalau ada. Okey. Saya tak ada di sini jumlahnya, tetapi mereka akan dibawa balik daripada Kahirah terus ke Brunei, transit di Brunei dan baru dibawa balik ke Kuala Lumpur, ke Malaysia. Ya. Tapi tidak seramai seperti di India. Ya. Datuk Seri, mengenai operasi Nyah Cemar tadi, adakah kerajaan akan mewajibkan operasi Nyah Cemar itu di setiap jabatan kerajaan? Nyah Cemar? Macam mana? Okey, oleh kerana PBT di bawah KPKT, bermakna kita telah pun bersetuju supaya proses Nyah Cemar ni kalau boleh dijalankan serentak di seluruh negara. Bermakna PBT di daerah-daerah masing-masing juga mesti menjalankan proses Nyah Cemar ini di kawasan masing-masing. Ya, termasuklah di jabatan kerajaan dan sebagainya lah. Ya, keutamaan dimulakan dengan public area ataupun tempat-tempat awam. Lepas itu boleh pergi ke rumah untuk Nyah Cemar, proses Nyah Cemar ini. Yang akan dilakukan segera adalah proses Nyah Cemar di dua kawasan di Keluang yang kita buat sekatan yang diperketatkan ataupun enhance sekatan tu. Okey? Alright? SOP
Sebab bila kita menyediakan SOP, apabila kita mencadangkan, MKN mencadangkan beberapa tempat ditutup ataupun dihadkan masa dan sebagainya, ianya mungkin melibatkan kepada kementerian lain. Tadi baru dibentangkan. Misalnya kita kata dari segi kilang, industri, banyak yang kita cadangkan untuk ditutup misalnya. Jadi pandangan daripada pihak MITI misalnya perlu kita perolehi dulu. Ya, kita mencadangkan kalau boleh kita nak cadangkan banyak tadi senarai yang kita berikan untuk ditutup. Tapi MITI perlu bincang. Begitu juga dengan produk makanan, bahan makanan juga. Kita kata kita nak penanam sayur mengeluarkan sayur. Tetapi dia kata kedai baja perlu buka. Kedai racun perlu buka. Jadi akhirnya terlampau banyak yang kita perlu buka. Jadi sebab itulah kita cuba bincangkan, cuba dapatkan pandangan yang lebih detail daripada kementerian-kementerian yang berkaitan supaya apabila kita putuskan kawalan yang lebih tegas ini ianya tidak terlalu menyusahkan orang ramai dan sebagainya. Datuk Seri nak tanya, selepas simpanan gam dengan Keluang, adakah di mana-mana lagi yang didapati melanggar atau ingkar arahan PKP ini dan orang kata boleh orang kata kena enhance lock tu. Lepas tu berkenaan dengan masjid tadi, Datuk Seri cakap 116 jemaah tu di masjid mana, dan adakah pandangan Datuk Seri penglibatan ataupun peranan daripada Menteri Besar setiap negeri yang mana ada Menteri Besar ni perlu lagi kuatkan lagi? Saya tak perlu sebutkanlah nama masjid tersebut, cuma yang saya sebutkan masih terdapat masjid walaupun arahan dah dikeluarkan bahawa tidak boleh ada solat jemaat secara terbuka. Semalam just imagine 116 berhimpit. Seperti kita tahu di dalam masjid rapatkan sah. Jadi kita tak boleh nak renggangkan dari 1 meter dari segi social distancing. Jadi kawalannya susah. Untuk pematuhannya agak sukar. Jadi sebab itu kita kata kita tutup masjid itu, dan ini Menteri Agama Menteri Jawatan dan Menteri Bahagian Agama dah pun mengeluarkan arahan tersebut. Jadi kita harap semua kita patuh. Jadi saya tak perlu nak sebutkan nama masjid tersebut lah. Cuma saya nak beritahu bahawa ada 5 lagi masjid yang membuat semayang berjemaah dan sebagainya. Maknanya ada lagi pelanggaran perintah ini. Jadi untuk keselamatan orang ramai, please tolong patuhilah arahan yang dikeluarkan. Okey, terima kasih sekali lagi. Saya ingatkan kekal berada di dalam rumah masing-masing. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum.